Jawapan yang sebut soal hati. Soal hati, kita tak dapat tidak lah, hati kita ni perlulah kita sentiasa hampirkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang dimasukkan ni ialah hati jantung, disebut dengan kulub ataupun kolbun. Kolbun iaitu hati jantung yang kita nak sandarkan hati kita ni kepada Allah. Bila seseorang itu, bila hati dia sentiasa dengan Allah, nanti Allah, nescaya musuh-musuh Allah tadi, terutamanya syaitan ataupun iblis, dia akan lari. Bukan lari, maksudnya dia akan terjun turun daripada nak menggoda ataupun nak mengganggu kita. Sebaliknya, bila kita lupa daripada mengingat Allah, kita lupa je, kita lalai, kita alpa je. Waktu tu dia akan bertinggik di atas bahu-bahu kita. Dia akan lepaskan satu yang seumpama belalai, macam belalai gajah kot. Dia akan lepaskan dan belalai itu dia akan terus mendakap ke hati jantung kita. Dia akan mendakap ke hati jantung kita. Kemudian apa dia buatnya? Dia akan hayalkan, dia akan membisikkan dengan perkara-perkara yang sehingga menyebabkan kita was-was terhadap apa yang kita sedang fikirkan pada kita itu. Dia akan hayalkan kita, dia akan jadikan kita berangan dan sebagainya, sehingga kita lupa Allah. Inilah kerja syaitan. Dia akan menggoda kita sampai kita lupa Allah dalam urusan harian kita. Padahal Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan illa liya'budun. Maksud dia apa, puan? Daripada perkataan abdun, iaitu untuk memperhambakan diri kita kepada Allah. Itu tujuan kenapa Allah jadikan kita manusia ni. Jadi untuk makluman pada pagi ni, saya nak sikit mengulang sedikit tentang perkara-perkara yang akan memotivasi ataupun mendorong kita supaya khusyuk dalam solat. Khusyuk, kita kena ingat dalam solat, kita ada rukun, ada 3, betul? Betul tak? Dalam solat rukun semayang ada 3, betul? Semua off suara Betul, Ustaz. Betul. Okey. Dalam semayang ada 3 rukun. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Okey. Dan ketiga-tiga rukun ni mesti ada bersama-sama kita ketika kita melakukan solat. Betul Okey. Bila sebut tentang rukun qalbi dulu, kita sebut tentang rukun qalbi. Rukun qalbi adalah rukun yang sabit dengan hati. Okey. Dia ada 2 je, iaitu niat dan juga tertib. Ataupun disebut bahasa Arab dia tertib. 2. Iaitu rukun hati. Okey. Rukun hati ni pertama mesti ada ikhlas, buat sesuatu tu kerana Allah. Yang kedua tu mesti ada apa nama tu? Ikhlas, satu ikhlas. Apa yang kita lakukan mesti ikhlas, buat kerana Allah SWT. Kemudian yang kedua rukun hati ni mesti ada tumpu. Dia berbeza dengan rukun yang 2 lagi tadi. Rukun yang 2 lagi tadi apa? Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang sabit dengan pentuturan ataupun bacaan. Qauli, dengan lidah kita. Maka dia semua, dan iaitu pertama takbiratul ihram, yang keduanya apa? Yang kedua bacaan Fatihah, yang ketiganya tahiyat akhir, tahiyat akhir sampai syahadu alla asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat akhir begitu kan? Betul tak? Rukun dalam tu. Selawat. Ya. Selawat. Siapa selawat tadi? Selawat. Selawat tu lain kan? Selawat tu dah rukun lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situ je. Ke situ je. Ya. Kita kena tahu bahawa rukun qauli dia sampai situ je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Sampai situ je. Okay, Puan Kemudian, selawat dalam tahiyat akhir, rukun yang keempat. Dalam rukun qauli. Dia lain pula, rukun juga, tapi dia rukun lain. Rukun dalam tahiyat akhir. Okay, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai itu je. Rukun dalam tahiyat akhir. Selawat dalam tahiyat akhir. Baik. Kemudian yang akhir sekali, yang kelima, iaitu beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun salam yang pertama je. Baik, untuk makluman, bila sebut aja rukun qauli ni, dia ada dua syarat yang mesti ada. Kalau dua-dua tak ada, maka sembahyang kita boleh jadi tak sah. Apa dia, Puan? Pertama, bila kita membaca perkara-perkara rukun, bahkan perkara-perkara sunat pun, yang kita dituntut kita membacanya, maka waktu itu perlu ada dua syarat. Syarat pertama apa dia? Syarat yang pertama mesti ada bacaan. Mesti ada bacaan. Mesti kita baca dia. Dan yang kedua, mesti ada sebutan. Mesti ada sebutan. Kita membaca ni, kita kena menyebut dia. Contohnya, Fatihah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena baca Allahu Akbar tu. Kalau kita tak baca, menyebabkan sembahyang kita boleh jadi tak sah nanti. Boleh faham saya kena gerak tu. Sebut dan baca tu tak sama, Ustaz? Ya, sebut tu baca lah. Baca tu sebut. Itulah. Okay, maaf saya kena gerak sikit pasal saya kat pejabat ni. Ada gangguan. Gangguan. Okey, Puan. Boleh faham Faham, Ustaz. Bacaan tu sebutan yang didengari kan? Bacaan itu ialah bacaan yang kita baca lah. Yang kita baca. Dengar di telinga. Ya. Tak Mesti boleh didengar bacaan. oleh telinga. Sekejap bagi saya Salmin sekejap. Bagi sekejap. Ustaz bernafas sekejap. Tak, bagi sekejap. Boleh. Ya, Ustaz. Sabar je. Ustaz nak cari spot yang jelas. Sabar je lah. Kira comel. Akak comel ni. Nak kat kamera. Tak apa Kak, Kak pakai apron tahu tak apa. Dah dekat meja dah. Oh, okey. Orang tengah masak banyak Ustaz. Kan duduk dapur, duduk tengah menomeh. Aduh, bau kari, bau kunyit, bau bawang. Ustaz dah dapat spot dah. Okey. Ni dah terbalik ni macam ni. Okey. Ustaz bersila ke tu duduk kerusi? Sila pasal dekat pejabat ada black. Duduk bersila elok lah tu. Alhamdulillah, apa saja. Okey, Puan. Okey, jadi kita kembali kepada rukun sembahyang tadi. Yang pertama tadi, sabit dengan rukun bacaan. Pertamanya mesti ada baca. Mesti ada baca ataupun sebut bacaan tu. Contohnya, yang 5 dia. Kita ambil yang pertama. Contohnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena sebut Allahu Akbar tu. Dan mesti ada suara. Dan suara tu sekurang-kurangnya suara didengari oleh telinga sendiri. Boleh faham Sekurang-kurangnya suara boleh didengari oleh telinga sendiri. Saya minta kalau boleh jangan tutup semua mic minta ada 2-3 orang buka mic. Okey, satu. Yang keduanya, yang tentang rukun fi'li, dia pun ada syarat dia. Syarat dia pun 2, paling kurang. Rukun fi'li tu berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Okey? Dia ada apa, Puan? Dia mesti ada pertama dia ada sempurna. Perbuatan kita tu, perbuatan rukun fi'li tu mestilah sempurna. Contohnya berdiri kita sempurna. Rukuk kita sempurna. Sempurna tu dengan arti kata mesti ada apa? Pemanina. Ada tomak-nina. 2 perkara tu. Pertama sempurna, yang kedua ada tomak-nina. Barulah rukun fi'li dia sah. Betul Cik Ahmad Okey, baik. Itu 2 perkara kena penting. Bila dengan bacaan tadi mesti ada apa tadi?
mesti ada sebutan ataupun bacaan. Yang kedua, Didengari oleh telinga sendiri. dua. Dan dalam kerja hati pula pun ada dua syarat. Apa syarat dia? Yang pertama dia apa? Yang pertama Niat tadi ke? bukan. Ikhlas. Mesti ada tumpuan. Ikhlas. Oh, jelas. tumpuan. Ada tumpu. Apa buat tu hati ditumpu. Fokus. Kan? Yang kedua mesti ada ikhlasan. Ikhlas tu buat kerana Allah lah. Ya. Okey. Itu yang pun. Dan berbalik kepada macam mana kita nak khusyuk dalam solat. Okey. Pada pertemuan kita yang lepas, kita sebut ada 13 perkara. Betul? Betul eh? Yes. Dia biasanya kalau silap tu dia betul. Alhamdulillah, lampu dah datang. Setuju. Okey. Dia ada 13 perkara. 13 perkara yang tak dapat tidak kena khusyuk. Okey. Saya nak lalukan je apa yang kita bicarakan pada lepas. Yang pertama, bila kita sembahyang nak dapat khusyuk, yang pertama mesti ada al-wa'yu. Al-wa'yu tu maksudnya mesti ada kesedaran. Kita sedar bahawa yang sedang kita menghadap sekarang ini ialah Allah Azza wa Jalla. Macam kita lah, kita bila berdepan dengan adik lain, berdepan dengan ayah lain, berdepan dengan bos lain, dan kita sedar dengan siapa kita sedang sekarang ni. Kita sedar bahawa kita sedang berdepan dengan Allah, itu akan menyebabkan kita akan lebih menumpukan solat kita tu kepada yang kita nak persembahkan solat untuk dia. Satu. Ustaz, al-wa'yu, alif lam waw ain. Alif lam waw ain ada ya. Wa'yu. Wa'yu, okey. Wa'yu. Okay. Wa'yu tu kesedaran. Kalau sa'yu, Tak sedar. Sa'yu tu lah datang perkataan sa'i. Sa'i. Jadi sa'i tu artinya mesti ada usaha. Usaha yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar berulang alik 7 kali ulang alik air itu dinamakan usaha. As-sa'yu. Okey. Okey, yang keduanya untuk mendapatkan khusyuk mesti kosongkan hati kita. Jadi memikirkan lain daripada Allah. Jangan fikir lain daripada Allah, melainkan Allah je kita fikir. Fikirkan Allah, perkara-perkara tentang semayang. Dua. Yang ketiga dulu kita kata apa? Ketika solat, kita secara zahir dada menghadap kiblat. Betul? Ya, Ustaz. Dada Betul. menghadap kiblat. Perasan tak kenapa dada kita kena menghadap kiblat? Wajib menghadap kiblat. Kerana dalam dada kita ada seketul daging namanya qalbun. Sedangkan dada kita wajib menghadap empunya kiblat. Menghadap kepada empunya kiblat Allah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tanamkan rasa cinta, berahi kita, kecintaan kita yang mendalam betul, yang tak berdua lagi hanya pada Allah, tak ada lain. Macam kita lah sayang pada suami kita. Tak ada lelaki lain datang dalam hidup kita. Kalau apa nama yang lelaki pula, isteri dia je. Dia tak pandang perempuan lain pun, macam mana cantik orang tu, tetap isteri dia. Itu maksudnya. Dia kecintaan dia mutlak untuk yang dicintai. Dan di sini dimaksudkan ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dan yang kelima itu lagi kita kata menaruh perasaan takzim, mengagungkan, membesarkan, mensucikan akan Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah. Kelima, menaruh perasaan apa tadi? Takzim. Yang keenam, menaruh perasaan haibah. Haibah, rasa haibatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah ni menyebabkan kita rasa gerun, takut kepada dia. Takut untuk melakukan kederhakaan, takut kita langgar segala perintah. Jadi apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah perintah tinggal. Itu takut. Sama juga macam kita takut kepada ayah kita, ingat tak? Kita takut kepada ayah kita macam mana puan? Rasa segan, tak berani nak lalu ikut suka. Adakah orang takut pada ayah dia bukan macam kita takut dengan singa tau kan? Betul. Hormat.
Jangan buat-buat kat situ. Tapi kalau kita, ayah kita, itulah kita bawa takut kita pada Allah. Kita takut pada Allah, apa saja yang disuruh kita akan buat. Benar. Pada Allah. Macam kita takut pada ayah kita takkan lagi pada mak ayah kita. Tapi kita akan buat apa yang dia nak, kita ikut saja. Betul? Kita menaruh perasaan haibahnya Allah Azza wa Jalla, dan kita datangkan perasaan gerun dan takut hanya pada dia. Okay, yang ketujuh, menaruh harapan. Ini bukan menaruh harapan Zaitun Sami'un, bukan. Itu menaruh harapan lain. Ini menaruh harapan disebut dengan roja, hanya kepada Allah. Bila kita buat, kita mengharapkan supaya Allah terima akan amalan kita tu. Okay. Kemudian yang ke-8, tanamkan rasa malu kita, al-haya, hanya pada Allah Azza wa Jalla. Malu apa, Puan? Kalau kita buat sesuatu dengan sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri. Apa contoh dia? Kita ni lemah, ataupun adalah aib diri, kelemahan diri, kekurangan, kecacatan, kelalaian, kan dia akan menyebabkan kita malulah kita berdepan dengan yang maha hebat ni. Betul kan? Okey, jadi penghayatan rasa malu ni sangat perlu bila kita menghadap Allah. Yang ke-9, kita memahami segala bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Di samping kita memahami akan, kita faham apa yang kita baca dalam rukun qauli tadi. Yang ke-10, hindarkan dalam kita solat ini untuk datangkan khusyuk daripada situasi-situasi yang boleh mengganggu hati daripada khusyuk. Contohnya, sembahyang di tempat yang bising. Ataupun sembahyang di tempat yang boleh menyebabkan liarnya pandangan kita. Kita sembahyang, tapi mata kita menilau je dekat situ. Dan yang ke-11, banyakkan membaca ataupun mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang bila dia sembahyang khusyuk, mereka dapat khusyuk hebat. Ini kita baca sejarah sikit lah. Yang ke-12, hendaklah selalu ulang-ulang. Ustaz, lajunya. Ini pasal nama pun mengulang. Revision. Ulang. Satu, yang keduanya ada recording. Okay. Dia ulang boleh perbalahan. Okey, kemudian yang kedua, selalulah kita ulang-ulangi firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dirikanlah sembahyang untuk berzikir kepada aku, mengingati aku. Siapa yang mengingati aku, siapa yang berzikir pada aku akan berzikir pada dia, kata Allah. Zikir tu 3 bukan Apa dia? Zikir. Pertama, zikir kalau dengan lidah disebutlah, menyebut. Kalau zikir dengan hati namanya mengingat. Kalau zikir dengan anggota namanya kita buat. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita sebut Allah, Allah akan selalu sebut kita. Allah nak sebut kita pada siapa? Pada para malaikat yang ada kat sana. Dan Allah selalu sebut nama kita di sisi malaikat. Jadilah seseorang itu yang di bumi walaupun dia tak terkenal, tapi di langit dia terkenal. Seperti mana wali-wali agung yang Allah ceritakan keadaan mereka tak terkenal di bumi, tapi mereka terkenal di langit. Okey, kemudian yang akhir sekali, perasan tak bahawa kita semayang, masa kita semayang tu, kita sedang bermunajat kepada Allah, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Tuhan. Itulah 13 perkara yang menjadi ulangan daripada apa yang pernah kita sebut sebelum ni. Boleh Cuma hari ni, saya nak tambah satu perkara je. Iaitu nak bawa beberapa kisah dan yang boleh kita jadikan suri tauladan, contoh untuk kita bawa dalam diri kita. Contoh apa tu, Wan? Cerita apa yang perempuan nak dengar? Cerita apa, Kak? Dia Sedap, mana tahu. Itulah cerita yang kita kait dengan salah satu dari 13 perkara tadi. Apa dia? Yang nombor apa tadi? Yang nombor 11. Kita nak ceritakan sedikit tentang betapa orang-orang di zaman salafus soleh, zaman sahabat, zaman Nabi sendiri, mereka sembahyang, mereka sangat khusyuk dalam mereka menempuh sembahyang mereka.
Dan contoh-contoh inilah yang kita nak bawa dalam diri kita. Betul Azrina Kita nak apa nama tu? Kita nak khusyuk, kita kena tengok orang yang sembahyang khusyuk. Betul. Kan? Baru kita dapat khusyuk. Baik, saya contoh. Di dalam kitab ni disebut, tak banyak lah, ada 11 saya cerita dia. Tak tahu boleh habis 11 tak. Tak kisah berapa pun. Yang penting kita dapat berapa yang dapat. Okey, yang pertama. Di sini kata pengarang kitab ni, Engku Ali Kuaduk Muhammad Adirus, dia selalu minta doa. Tolong kita doakan dia. Umur dah 80 lebih, kan yang uzur, mata dia tak apa nampak. Tapi dia punya kitab karangan ni yang hebat, di antaranya kitab yang kita sedang pegang ni, fiqh solat, dia ada fiqh akidah, dan ada satu lagi yang dinamakan apa nama tu? Minhajul Abidin. Tapi olahan dia sangat cantik. Baik. Di sini kata Tok Guru ni, eloklah dipaparkan sedikit contoh mereka yang khusyuk dalam solat. Untuk apa? Untuk kita jadikan renungan, itu kita jadikan panduan dan pedoman supaya kita dapat melakukan solat kita, dapat membantu kita pula khusyuk seperti mana mereka. Kalaupun tak dapat 100% macam mereka, dapat 50% pun dah okey. Tak dapat 50%, 25% pun cukup. Dah cukup untuk membantu kita dapat khusyuk. Lepas tu kita dapat mahirkan, dan mudah-mudahan kita akan dapat berterusanlah khusyuk kita tu. Boleh? Baik. Contoh yang pertama. Pastinya contoh yang pertama ni daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana khusyuknya yang amat hebat, yang sangat mendalam, sehingga Rasulullah tak sedar, tak perasan, dia berdiri lama tu sampai kaki dia bengkak. Ya. Kerana dalam sejarah, dalam hadis menyebutkan Abdullah bin Abbas pernah mengiringi Rasulullah solat. Rasulullah sembahyang malam lah. Abdullah Abbas ni dia dengan Nabi ni sepupu. Tapi dia umur ni sangat jauh daripada jarak umur Nabi. Beza macam Ali, Sayyidina Ali ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, umur Nabi 40 kan. Ya. Umur Ali kan baru 7 tahun. Ya. Abdullah bin Abbas ni lagi rendah daripada tu lagi. Masya Allah. Lagi bawah lagi. Dan kemudian satu ketika dia dengan sepupu dia sepupu. Ali dengan Nabi sepupu, Abdullah bin Abbas pun sepupu juga. Pasal Abbas dengan bapa Nabi adalah adik-adik. Kemudian satu ketika Nabi semayang, dia seluduk masuk, dia nak semayang belakang Nabi. Bila semayang belakang Nabi, perempuan tahu tak? Ini cerita semayang seorang-seorang, bukan semayang berjemaah. Semayang jemaah, Nabi akan semayang biasa macam kita semayang. Kekhusyukan dia tak khusyuk lah, tapi dia lebih daripada biasalah, membiasakan semayang kerana fikirkan jemaah yang ada. Tapi semayang seorang-seorang, Nabi akan berdiri, lamanya berdiri. Bayangkan lepas dia baca, ini semayang 2 rakaat ni, lepas baca Fatihah, Nabi akan baca surah awal. Awal surah Baqarah. Awal surah Baqarah berapa ayat? 5. Biasa 5 ayat lah, tu yang awak baca. Nabi baca banyak Ustaz. Ya Allah. Nabi baca, dan kemudian ketika Allah bin Abbas ni dia mengikut Nabi, lepas tu Nabi bacalah lajak sampai 50 ayat. Masya Allah. Mungkin 50 ayat je kot. Dan 50 ayat dalam surah Baqarah bukan macam bacaan-bacaan dalam surah lazim. Ya. Dia qul huwallahu ahad, pendek-pendek je. Betul. Ada ayat tu sampai kadang-kadang sampai setengah muka. Suku muka, setengah muka, ada sampai 1 muka pun ada. Ya. Maka Nabi pun mungkin sampai 50 ayat pun kata dia. Lepas tu tengok-tengok Nabi lajak sampai ayat ke 100. Akhirnya bila Nabi lajak kepada bila khatamkan surah Baqarah, akhirnya apa nama tu, Abdullah bin Abbas surrender, tak mampu nak ikut Nabi. Dia terpaksa mengufarakah. Ni sebenarnya sunat tu nak ikut macam mana Nabi semayang. Dan kemudian yang perempuan, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dia ikut semayang, Nabi tak berhenti sekat tu, Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Baqarah 286 ayat. 286 ayat. Sedangkan lepas tu sambung pula dengan surah Baqarah pun tak panjang sangat, 200 ayat. Ali Imran, Masya Allah, 2 surah yang panjang tu Ustaz sebenarnya. Ya, macam mana yang Nabi sembahyang itu? Allah. Yang Aisyah pernah tegur.
tegur Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah. Segala dosa engkau yang telah lalu Allah dah ampunkan. Dosa engkau yang akan datang pun Allah dah ampunkan ya Rasulullah. Engkau penghulu syurga lagi ya Rasulullah. Kenapa sampai begini kau sembahyang? Artinya sampai berdiri lama, bengkak kaki, pada pecah bahagian tumit. Bayangkan. Kita pecah tumit pasal banyak jalan. Banyak pergi sana sini. Lagi pula banyak window shopping dia, door shopping dia. Tapi Rasulullah ni pasal berdiri lama tu semayang dia. Bila Aisyah tegur, apa kata Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Salah ke kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya-Allah. Tuan-tuan sebut tentang syukur ni. Syukur ni hukum dia wajib, betul kan? Ya. Wajib. Mana tahu wajib? Wajiblah Allah bagi nikmat macam-macam Ustaz. Wajib bersyukur. Ya Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum. Dan Jika bersyukur tambahkan nikmat. Tambah nikmat. Kalau kamu tak nak syukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tak nak syukur, azabku adalah sangat amat pedih, kata Arti kalau syukur dapat nikmat, tambahan nikmat, sekarang nikmat kita yang ada sekarang ni dah ada, Allah tambah lagi nikmat yang baik-baik untuk kita. Tapi kalau tak nak syukur, Allah akan sediakan azab. Kalau itu baik syukur kan? Ya. Ini yang dikatakan bahawa syukur tu wajib. Okey, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, saya nak sebut ikhlas ni ada 3. Ikhlas ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, bila kita ikhlas, kita ikhlas, dia sebut ikhlas orang ahli tujar. Ahli niaga lah senang cerita. Ahli tujar ataupun ahli tijarah. Orang ahli niaga. Ikhlas orang ahli niaga. Tahu tak ikhlas orang ahli niaga dia apa, puan? Dia buat sebab dia nak habuan. Buat kalau dia berniaga, Nak kalau untung. dia berniaga lah, kalau tidak Ya. mal. Betul? Betul. Kalau orang tak ada untung, apa makna niaga dia? Tak ada maknanya. Gini, Assalamualaikum Ustaz. Gini, nego anu tu sikit cukup lah. Sebagai laku, orang guna tu boleh pahala. Ya, Contohnya kita jual ke semaya, kita jual ambil utuh sikit ke, Ya. buat semaya tu kita boleh pahala. ya betul Kak Nureha. Tapi, Dengan Allah lain. jadi kita nak royak tu lah, nak kata. Okey, dia kata apa? Dia kata kalau orang ahli niaga, ni dia kalau ada untung, dia berniaga. Kalau tak ada untung, nak berniaga, buat apa? Dia takkan berniaga. Itu serupalah orang buat kerja ikhlas, dia buat kerana nakkan syurga. Dapat syurga, dapat apa nama? Dapat pahala, dapat ada fadilat tertentu, dia buat. Kalau tak ada, malah aku nak buat. Itu perumpamaan je. Contohnya, orang yang buat kerana nak pahala, orang nak buat kerana nak ganjaran, sama macam orang ahli niaga. Faham tak? Okey. faham. Bukan kata niaga untuk sikit, untuk banyak tu. Itu nombor 2. Betul. Kita bukan nak cerita untung. Kita nak cerita orang yang buat ikhlas kerana nakkan balasan. Ganjaran. Orang yang buat ni macam orang ahli niaga lah. Satu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Orang ni buat ikhlas. Tapi dia ikhlas sebagai hamba. Takut. Hamba di sini hamba abdi tau. Hamba abdi yang zaman Piramli yang dia tarik loceng lelong. Dia jual orang tu. Tu hamba tu maksud dia. Lepas tu jadilah dia tengok dia abang dia Abdul Wahib kena jual. Yang beli dia siapa nama? Husain Nempoyang. Itu contoh lah. Okey, bayangkan bila dia dah kena jual, dia nilai diri dia adalah nilai hamba. Nilai hamba ni maksud dia apa? Kalau hamba, kita cerita hamba dunia ya, hamba abdi hamba abdi ni, kalau tuan dia dah beli, dia jadi mutlak milik tuan. Tuan dia boleh buat apa saja. Nak pukul dia, nak belasah dia, hatta nak bunuh pun tak ada orang boleh dakwa. Sekarang boleh buat. Zaman sekarang boleh buat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada undang-undang. Tak ada pedang, mana ada hamba lagi dah. Ya. Benda tu dah tak ada. Okey? Okey, balik kepada hamba tadi. Hamba ni tengok macam zaman dulu. Kalau Bilal contohnya. Bilal bila terpengaruh dengan Nabi SAW, ahad.
dia percaya kepada apa yang Nabi bawa, dan akhirnya dia kena belasah, dia kena pukul, dia letakkan batu yang boleh diangkat oleh 4 ataupun 6 orang, dia letakkan dada menunjukkan betapa besarnya batu tu. Kenapa? Dia boleh buat apa saja. Umayyah dia punya tuan dia boleh buat apa saja. Kalau dia pukul belasah dia libah dia iris dengan pisau pun tak ada siapa boleh dakwa. Boleh faham tak? Jadi dengan sebab itu dia jadi milik tuan. Jadi apa jadi tuan? Lepas tu bila tuan dia perintah aja, dia akan ikut. Kenapa dia ikut? Dia akan, kerana dia takut nanti kena belasah, kena pukul, kena apa? Kena dera dan sebagainya lah. Inilah gambaran orang yang meninggalkan sesuatu larangan sebab apa? Takut kena neraka. Neraka tu adalah gambaran kena pukul, kena belasah kat sana nanti. Jadi orang yang buat kerana takut neraka ikhlas tak? Ikhlas juga. Ikhlas juga. Ya. Tapi ikhlas, orang Tapi bersebab, ada bersebab. Masih ada sebab. orang yang buat ikhlas kerana nak syurga, ikhlas tak? Ikhlas juga. Ikhlas. Ikhlas juga. Ikhlas dia kak, ikhlas dia rendah. Ya. Ikhlas dia rendah, peringkat bawah. Kenapa? Kenapa dikatakan ikhlas dia rendah? Cik Ahmad? Dia buat bersebab. Ya? Dia buat tu ada sebab. Okey. Dia- Bukan kerana Allah. Pendapat lain? Kau tahu tak kenapa orang tu disebut ikhlas juga? Kerana tawaran syurga dan takut ancaman neraka adalah daripada Allah. Ya. Tapi dia tak pure pada Allah tu, maknanya apa pun kalau tak ada syurga ke tak ada neraka pun dia tetap buat yang tu pure, Ustaz. Oh, belum lagi. Belum lagi. Lagi. Itu belum sampai lagi. Okey, dia sampai tu baru cerita. Sebab itu, ingat tak? Masa bulan Ramadan kita diajarkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ingat tak? Ya. Apa makna dia? Allahumma inna memohon kepada engkau redamu, Ya. jannata dan syurgamu. Satu. Dan ya, dalam masa yang sama, kita yang sambung doa tu apa? Allahumma innaka afuwun karim. Wa na'udzubika min sakhat Sakhatika wan nar tu. Ya. kemurkaanmu. Wa Ya. dan daripada Neraka. neraka. Nerakamu. Artinya ancaman neraka, tawaran syurga daripada Allah. Jadi kalau orang buat tu masih ikhlas lagi. Cuma ikhlas dia rendah. Ikhlas dia masih rendah. Kenapa? Dia akan datang satu lagi ikhlas yang tertinggi. Yang ini yang kita nak bawa. Yang ini yang Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang utama dan kebanyakan sahabat miliki dalam diri mereka. Apa dia? Apa dia Kak Faizah? Okey. Dia maksud dia apa? Irma, apa dia? Okey, maksudnya ikhlas dia bila dia buat kerana Allah betul. Kerana perempuan tahu tak? Bila buat kerana Allah, Allah bersifat apa? Rahmat. Memberi rahmat. Khaliq. Khaliq. Oh, ya. Rabbi. Khaliq tu apa Kak? Khaliq tu apa? Khaliq yang menguasai, yang mentadbir, Ustaz. Yang- Khaliq apa Kan yang mencipta, yang menjadi. Masya-Allah. Yang menjadikan Sedangkan orang yang buat kerana syurga kerana neraka takut neraka, kurang. itu apa? Syurga neraka tu apa? Makhluk juga yang Allah ciptakan. Makhluk. Kita Allah Makhluk. kan, Makhluk. neraka Allah jadikan semua makhluk. Jadi kita Makhluk. Benar. sedangkan kalau kita buat kerana Khaliq, masya-Allah. Kerana Allah. Solid Allah tu. Kira solid betul lah. Bukan apa ni, kita kepada Allah betul lah, maknanya bukan kita ada bersebab lain lah, macam kata dia Ustaz kata neraka ada makhluk lain lah, maknanya kita terus direct kepada Allah tadi kan, yang ikhlas tertinggi. Kak, satu perkara kena ingat, jangan sangka bila orang tu buat kerana nak syurga dia tak ikhlas. Ikhlas rendah tadi Ustaz kata. Yalah. Soalnya bukan rendah tinggi. Kalau dia buat, katalah dia buat kerana takut neraka. kurang persen dapat. Tapi kalau kita buat kerana Khaliq,
Sedangkan syurga neraka tu milik Khalik tadi. Ya Allah. Masya Allah, hebat. Dia kata, Assalamualaikum. orang-orang yang hebat-hebat ni, dia kata apa? Dia buat waktu itu bukan kerana masuk syurga ataupun takut neraka lagi lah. Kalau dia tak ada, kalau dia buat ketaatan, buat untuk Allah, dan takdirnya kalau Allah nak umpan dia masuk pun dia boleh meredakan. Oi, itu tahap tinggi tu. Dia buat satu kebaikan, kita buat baik, aku buat baik kerana Allah perintahkan aku buat baik. Aku buat baik bukan kerana dengan kebaikan dia mengharapkan syurga, bukan. Kita memanglah nakkan kebaikan syurga tu, tapi dia lebih suka kalau dia buat untuk Tuhan semata-mata. Betul, Cik Ridwan? Cik Ridwan nak tanya apa? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. nak buat satu pertanyaan bab Ya. keikhlasan. Ya. Keikhlasan dalam kehidupan kita. Ya. Okey. Macam mana kita nak mengabaikan cakap-cakap orang ni? Sebagai contoh lah, kan? Ya. Kita pergi semayang. Ni kerana Allah Ta'ala. Okey? Kita semayang kat masjid. Orang pertikaikan kita semayang kat masjid. Tak Ya. ganggu waktu kerja pukul 1 atau pukul 2. Sampai pula tu disiasat pula tu, adakah kita ke masjid? Tetapi kenapa pula tak tegur orang yang melewat-lewatkan solat yang tak sembahyang langsung Ya. dan mengganggu waktu kerja pukul 3, pukul 4 baru nak sembahyang. Right. Lepas tu ambil masa pukul 3.30 sampai pukul 4.30. Ya. Itu bukan ke curi masa? Ya. Okey. So apa respon? Okey, terima Terima kasih. kasih. Okey, saya berpandangan gini. Pernah tak kita, Cik Ridwan ataupun siapa-siapa kita lah, kita pernah beri sedekah. Kita sedekah pada adik-beradik kita. Okey, betul. Okey, contoh tiba-tiba dia tak kerti terima kasih, geram tak? Kita bagi dia, kita kutuknya, dia tak terima kasih. Benar tak? Benar tak kena gitu? Okey, itu menunjukkan apa, Puan? Tuan, menunjukkan ikhlas kita ni, kita bagi, tak kisahlah waktu nak terima kasih ke, dia tak terima kasih ke, dia nak puji kita ke, dia tak puji kita ke, pasal kita buat tu ikhlas untuk Allah, kerana Allah. Bukan kerana dia semata-mata. Pasal bila kita ikhlaskan niat, ada bahagian kita di sisi Allah. Soal dia nak kutuk kita, dia tak terima kasih, itu dia dengan Tuhan, ulang dia. Jadi balik kepada soalan Cik Ridwan tadi, pun sama juga. Biarlah orang nak kata apa. Pasal nilaian kita, dalam Quran disebut, فَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Maksud dia apa? Bila kita mengamalkan sesuatu, kita jangan risau apa orang nak kata. Memadailah Allah faqulik malu, kita buat yang amal satu amal perbuatan, biar Allah nilai, biar Rasul nilai, wal Rasul wal mu'minun, biar orang Islam yang betul-betul Islam tulen lah yang nilai. Kalau Islam tak tulen pun tu yang jadi macam kata Cik Ridwan tadi. Ada je dia nak cari salah kita. Tapi orang yang paling baik di kalangan, katalah kita berada dalam organisasi. Contohnya, organisasi kitanya, organisasi Gema Nur Iman ni. Cuba kita duduk satu kelompok ini, tiba-tiba kita cari kesalahan. Apa kesalahan kita punya host hari ni? Kita tengok apa kesalahan Azrina, tengok apa kesalahan Adik, apa kesalahan Noreha. Cari salah-salah kita. Bila kita cari kesalahan, percayalah kita takkan boleh. Saya ingat Gema Iman. Ya betul, kesalahan nak dengar. Dah berapa Boleh lama? kita perbetulkan. Dah berapa lama dah Gema Iman ni dah form? Dah dibentuk. Berapa lama dah, Kak? Lebih setahun dah, Ustaz. Lebih setahun ke? Bukan musim KP lagi. 2 tahun Ustaz. 2 tahun 2 tahun dah. 2001, 2022. 2 tahun Katalah Ah, 3 tahun, tak kisahlah. Tapi kita kena ingat, kalau teruslah kata organisasi dalam Gema Nur Iman ni, dalam kalau institusi keluarga kita pun, Cik Ridwan kalau dalam keluarga kita, antara abang, adik, kakak, mak, ayah, cuba cari salah ayah. Memang ayah ada salah. Cari salah ibu memang ada salah. Cari salah adik, abang, kakak,
Siapa pun. Mesti ada kesalahan. Percayalah, bila kita cari kesalahan, kita takkan boleh perform. Kita takkan boleh bentuk kekuatan melalui kekeluargaan ataupun organisasi kita. Tapi bila kita gunakan organisasi kita ni, contohnya, saya ada ayah. Apa keistimewaan ayah? Cari keistimewaan ayah. Cari keistimewaan ibu. Cari keistimewaan abang dan adik. Cari keistimewaan kakak dan juga siapa saja dalam rumah kita. Percayalah, keluarga tu dia akan orang nampak hebat di keluarga ni. Orang akan dapat keluarga ni sangat hebat. Boleh faham Jadi balik kepada soalan Cik Ridwan, walhalnya biarlah apa orang nak ni. Memadailah bagi kita, Allah nilai, Rasulullah SAW nilai, dan juga sekalian orang mukmin yang ikhlas menilai. Orang mukmin pun ada yang tak ikhlas pun, biarlah dia. Kadang-kadang menyakitkan kita. Dan bila dia menyakitkan kita, itulah ujian. Tapi orang kadang-kadang tak sebut sebagai ujian. Dia sebut itu sebagai apa? Cobaan. Dia macam gini Ustaz, sebenarnya kalau nak ikutkan memanglah kita nak biarkan, abaikan. Tapi penyampaian tu sampai ke semua orang. Okey, sampai satu ketika ni saya dah macam tak boleh tahan. Saya cakap, okey, aku sembahyang seorang. Aku ajak kau orang sembahyang, kau orang tak nak. Tak apalah kau orang imam, kita berjemaah sama-sama kat dalam office. Tapi apabila aku beri sembahyang, kau halang. Takkanlah aku nak bawa, aku ajak kau pergi masjid, kau tak nak. Kau nak tidur. So apa lagi kau orang nak? So itu je. Sebab tu saya cakap, kadang-kadang kita ni memang betul, saya nak abaikan benda-benda ni. Kita nak buang tolak topik itu jauh-jauh. Orang toksik lah terutama dia lah. Kita nak abaikan perkataan-perkataan cakap-cakap orang. Tetapi sampai satu ketika, satu tahap tu, kita dikerumuni orang macam itu, dikerumuni orang ramai-ramai, sampai saya ni ditekan. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Asyik nak pergi sembahyang, dia takkan sembahyang sampai 1 jam. Satu persoalannya, kita ni tak mengganggu pun waktu kerja atau waktu kita buat kerja. Itu saja. Itulah ujian untuk Cik Ridwan. Nak uji keikhlasan kita. Biarlah. Lepas tu balik pada tadi, biar Allah nilai lah. Okey, saya nak sambung dengan tajuk kita tadi Okey. Bila kita buat sesuatu untuk Allah, itulah nilai ikhlas yang tertinggi. Itu yang kenapa Rasulullah buat tu sampai begak-begak kaki, bukan macam kita semayang, kita kalau semayang fardu berapa minit? Main Zuhur lah kata, berapa minit? 10 minit, Ustaz. Ada sampai sejam tak ada kan? Tak ada. Ada, lama nak tu. Tak pernah 1 jam. Setengah jam ada? Tak ada juga. Lama. 15 minit ada? 15 minit pun pada saya tak. Lama tu. Ada lah tu sambil dengan wirid zikir. Kalau campur wirid, tak, ni solat saja Cik Ha. Tak je. Cik Noreha, bukan sebut zikir. Ni solat tu je. Absolut Solat saja 5 minit lah lebih kurang. 5 minit. Bayangkan Rasulullah. Ayat pendek. Surah pendek. Bayangkan Rasulullah semayang lepas isyak. Lepas isyak katalah kita habis pukul 9 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 8 jam ke 9 jam. 2 rakaat je. Inilah contoh yang macam mana kita sekarang kita kena fikirkan apa tau. Macam manalah orang macam Rasulullah ni semayang sampai dia boleh bertahan sampai berdiri 8 jam, 9 jam. Itu sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai Aisyah pun risau keadaan Nabi tu. Tapi bila dia buat kerana Allah, benda tu tak terasa. Dia kaki bengkak pun tak terasa. Boleh faham Dan inilah contoh-contoh ni yang kita selalu kena highlightkan, kita bawa dalam diri kita. Macam mana kita nak dapat macam pertama tadi ikhlas macam dia ikhlas kerana Allah. Macam tahap kita termasuk saya sendiri kan. Tahap kita masih lagi mengharapkan syurga neraka, dan minta jauh dari neraka kan. Masih itu lagi. Tapi macam mana kita sikit-sikit nak upgradekan kepada tahap yang lebih tinggi. Ini kena banyak ya Allah. Baik, itu satu. Kemudiannya kita tengok contoh yang kedua. Kenal tak seorang bernama
Abdullah bin Abi Quhafa? Tak tahu tak pernah dengar tak pernah dengar. Okey. Kenal lah Abu Bakar Siddiq, Ustaz. Abu Bakar As-Siddiq, dia Abdullah bin Abi. Nama dia. Ya, nama dia sebenarnya Abdul Ka'bah. Bila dia masuk Islam, Rasulullah tukarkan nama ni kepada Abdullah. Pasal Abdul Ka'bah jadi hamba Ka'bah. Apa jadi hamba Ka'bah? Baiknya jadi pada Abdullah. Itu tukar Abdullah. Bapa dia nama Osman. Itu dinamakan lakabkan Abi Quhafa. Maka Abdullah bin Abi Quhafa ni, dia adalah sahabat Nabi yang paling rapat, paling utama. Bayangkan satu hari dia semayang, dia akan berdiri macam tiang elektrik tegak itu je. Lama dia semayang memang lama lah. Pasal dia mencontoh paling dekat Rasulullah depan mata. Dan dia akan berdiri macam tiang sampai kan ada burung duk hinggap. Ingatkan tiang rupanya orang-orang. Bukan orang-orang, orang. Faham tak? Sampai begitu dia punya semayang, dia sikit tak goyang. Kita kalau semayang berapa kali goyang? Yang garu lain, yang goyang lain. Itu macam, ini yang dikatakan mereka semayang begitu tetap. Kerana salah satu pada tanda khusyuk, bila mana seorang tu semayang, dia tak bergerak pun. Tak bergerak sangat. Mata pun tak menilau, mata tumpu ke tempat sujud. Badan dia macam keras kaku dekat situ. Itu hebatnya orang semayang kerana Allah ni. 2. Yang ketiga, seorang yang bernama Ibn Zubair. Kenal Ibn Zubair? Ataupun Abdullah bin Zubair. Satu hari dia semayang. Abdullah bin Zubair ni, dia sujud. Dengan dia sujud tu, tiba-tiba ada satu alat peledak ni. Ataupun alat senjata pelancar. Dia dulu dia panggil apa? Menjenik ni jenis macam lastik lah. Lastik, dia macam ada kereta kan. Dia pakai tolak, ada tayar besar. Benda dia tolak, dia macam lastik. Dia akan ambil batu besar, dia jadi macam bom lah. Itu alat penjenik. Tiba-tiba alat tu jatuh betul-betul kena pakaian dia. Tak kena pada dia. Waktu tu dia sedang sujud. Dia sedang sujud tu, orang pun berusahalah nak angkat. Benda tu besar. Terpaksa diangkat oleh ramai orang. Orang tolonglah angkatkan benda tu. Dia boleh apa yang berlaku kan, dia langsung tak angkat kepala. Dia tak tahu apa sebenarnya berlaku. Dia tak tahu apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling dia pada ketika itu. Orang duk sibuk, duk angkat-angkat apa nama tadi? Peledak senjata menjenik tadi. Itu dia punya tu. Tapi dia boleh tak terangkat kepala dia. Tak angkat kepala bukan kerana dia saja. Kalau agaknya kalau saya lah, biarlah dia orang buat kerja tu, biar aku sujud tu. Dia bukan gitu. Dia memang dia sujud untuk Allah semata-mata. Dan dia boleh tak perasan apa sebenarnya yang berlaku keliling dia tadi. Boleh faham tak? Faham. Dia tak sedar fokus dia dalam proses. Dia fokus, khusyuk dia dalam solat dia untuk Allah kerana Allah. Masya-Allah. Ya Allah, ini yang kita nak lahirkan Macam mana Macam mana kita lahirkan semayang kita macam orang-orang ni. Tapi benda ni kena cerita juga. Walaupun kita belum sampai, kena cerita-cerita juga. Mudah-mudahan dengan kita ceritakan gini, Allah bantu kita. Dulu masa kita semayang, kira-kira yang saya pernah sebutkan 30 tahun, 20 mungkin 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, semayang tak? Bila orang tanya semayang tak? Semayanglah juga. Maksud dia apa? Tak sama dengan yang dah belajar sekarang. Ya, tahu tak apa. Semayanglah juga, tapi kadang-kadang Masya-Allah. jarang lawan-lawan, masih lagi lawan-lawan kan. Tapi hari ni kalau orang tanya semayang tak? Mana dia tak semayang, berdosa tu. Kan kenapa jadi gitu? Kerana waktu kita waktu kita masih semayang jarang-jarang tu, kita berusaha tak nak jadikan semayang kita istiqamah. Kita tak ada ilmu masa tu, tak terpimpin dengan kisah-kisah sirah ni. Yes, betul. Tapi bila kita dah usaha nak dapatkan, bila kita dapat kesedaran, kita nak jadikan semayang kita istiqamah, hari ni dapat tak istiqamah tu? InsyaAllah dapat. Tahu tak daripada mana datang? Pertolongan Allah. Masya-Allah. Jadi apa pun kita buat, kena minta pertolongan Allah. Apa pun kita buat, kena minta pertolongan Allah. Dekat situlah kekuatan kita sebenarnya. Macam tadi
minta pertolongan Allah. Itulah kekuatan kita. Sebab tu Rasulullah pernah menyatakan, tuan tolong banyak menyebut kalimah ni. Kalimah yang datang daripada bawah arasy Tuhan. Apa dia kalimah ni? Nak tahu tak? Yang tu Ustaz. Sebut la haula Quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. wala quwwata La quwwata illa billah. illa billah. La billah. Tidak ada daya. Kita ni tak ada daya. Wala quwwata, kita ni tak ada kekuatan. Betul. Billah. Melainkan dengan pertolongan Tuhan. Allah. Saya pun tak ada kekuatan nak buka video ni. Kalau Puan Rosni tadi dia tak kontak saya tadi. Dia kata kenapa lah Ustaz tak jawab-jawab ni. Okey? Maka kita tak ada pilihan. Kita apa yang kita lakukan bukan kerana kita. Satu contoh. Sekejap Cik Ridwan satu contoh. Ada orang tu dia buat baik, buat kebaikan. Satu kebaikan. Maka ditakdirkan ini berlaku pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Allah Musa mungkin. Okey, apa cerita dia? Seorang dia hidup 70 tahun, dia gunakan hidup dia 70 tahun untuk beribadah kepada Allah. 70 tahun, absolut ni semata-mata ibadah je kepada Allah, 70 tahun. Kemudian 70 tahun lagi dia angkat senjata perang fi sabilillah. Jadi saya anggarkan umur orang ni berapa tahun? Anggaran umur orang ni adalah lebih kurang 200 tahun. Macam mana Ustaz kira Ustaz? 70 sampai 70, 200. Ustaz punya dia lain, tak sama macam awak matematik lain, Ustaz punya matematik lain. Gini, dalam kehidupan, bila orang tu buat ibadah, orang tu buat apa-apa, buat kerana Allah, kemudian ada untuk dia rehat dan juga dia tidur baring dan sebagainya lah. Jadi kita anggarkan bagi 3, jadi anggaran umur dia dalam 200 atau 210 tahun. Maka ditakdirkan Allah, dia ni mati. Dia mati. Bila dia mati, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Bila dia mati, tiba-tiba dengan kematian dia itu, malaikat memberitahu, wahai Fulan, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Tiba-tiba apa yang berlaku? Dia boleh bisik dengan malaikat ni. Nak tahu apa dia bisik? Malaikat, boleh tak kalau aku nak masuk dalam syurga dengan amalan aku yang banyak tadi? Dengan 70 tahun buat baik, beribadah, 70 tahun angkat senjata perang fi sabilillah. Yang mana? Dia rasa dia cukup hebat dah. Maka malaikat pun bertanyalah kepada Allah, bagaimana ni Tuhan, orang ni dah masuk syurga dengan rahmat Allah, dia nak sangat nak rasakan masuk syurga dengan amalan dia yang banyak tadi. Untuk ringkas cerita Puan, maka dihisaplah amalan dia. Rupanya bila dihisap amalan dia, ringkas cerita dia, sikit pun tak layakkan dia masuk syurga. Masya-Allah. Menunjukkan apa? Bila kita Tak ikhlas dia buat kerja ke? tak ikhlas. Oh ikhlas. Dia dengan rahmat Allah apa pun, semua dengan pertolongan Allah. Sebab kita. Ikhlas. Tetapi kesilapan dia satu je. Bila seorang masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Tuhan, ditentang kesombongan dia. Masya-Allah. Akhirnya dihumban masuk neraka kerananya. Patutnya kalau kita fikir, masuklah syurga dulu. Allah dah bagi peluang masuk dalam syurga dengan rahmat kasih sayang Tuhan, masuklah dulu. Bila dalam syurga dapat tak minta Tuhan tunjukkan berapa amalan dia layak tak dalam syurga tadi. Daripada tadi patut boleh masuk syurga, dengan sebab dia kesombongan dia tadi tak nak masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Tuhan, dilempar masuk neraka. Dan ini nak memberitahu kita bahawa dalam apa pun kita lakukan, jangan kita buat kebaikan, kita buat baik kerana Allah perintahkan kita suruh buat baik. Kita tinggalkan kejahatan kerana Allah perintahkan buat tinggalkan kejahatan tu. Soal masuk syurga ataupun masuk neraka bukan kerja kita. Ini yang disebut oleh perempuan wali Allah tu. Siapa nama tu? Rabi'atul Adawiyah. Dia akan buat kebaikan-kebaikan, walaupun hinggakan dibuat kebaikan, dia akan dilempar ke neraka pun, aku akan tetap buat baik. Kerana perintah Allah. Dan kejahatan itu perintah Allah. Tapi soal masuk syurga tak masuk syurga bukan kerja kita, itu kerja Allah. Dan pastinya Allah tidak akan humbankan orang yang menjadi kekasih-kekasih dia masuk dalam neraka. Tapi menunjukkan ketulusan hati yang tinggi tadi,
Yang ini yang saya yang nak sebut ni pun rasa malu. Tapi kena sebut juga kerana inilah tuntutan ke atas kita, buatlah baik sentiasa. Sebab itu Puan, tuntutan yang ikhlas ni, bila kita, kalau saya sebagai lelaki, saya menjadi ayah kepada, saya menjadi suami kepada isteri saya wajib kena ikhlaskan niat saya menjadi suami kepada isteri saya. Saya menjadi bapa kepada anak-anak saya kena ikhlaskan niat saya ikhlas menjadi bapa kepada anak-anak. Dan kita berkawan ni pun, kita kena ikhlas. Kita berkawan ni, bersahabat dengan siapa pun sahabat keliling kita. Itu kena ada keikhlasan. Cuma ikhlasan tu kena letak yang tertinggi tadi kerana Allah. Kerana itu adalah perintah Allah. Boleh? Okey, silakan. Tuan, ada lagi soalan? Ustaz, saya tanya keluar daripada solat ni boleh Ustaz? Saya cuba Kak. Okey. Satu contoh, kalau satu ibu yang tahu anak dia, anak remaja lelaki dia yang tidak solat dan malas, tiba-tiba dia suruh pinang dia lah. Orang budak-budak sekarang kan bercinta-bercinta, habis orang perempuan suruh masuk minang. Lepas tu maknya tahu anaknya tak solat, malas bekerja, tapi dia nak minang juga. Perempuan tu mungkin tak tahulah, dia jumpa sesekali kan. Habis tu kita ni sebagai ibu dah tahu anak kita tak solat, malas kerja, so kahwin. Adakah kita macam saja nak tempah anak perempuan orang tu apa dengan anak kita yang malas? Saya terdengar lah ada kawan saya kan, anak dia malas, tak solat, dia suruh anak dia nak bertunang kan. Saya mati fikir apalah. Satu keluarga nanti kahwin besok dah beranak, tak kerja, macam mana? Ustaz, saya nak cakap yang anak awak tu malas, awak apa nak suruh kahwin. Saya malah lah, nanti dia marah dengan saya. Tapi hati saya berkata-kata, Ustaz. Zaman-zaman kamu dah kemalah kan Ustaz? Kak Zaini Okey, persoalan tadi, dia ada kaitan tentang pendidikan. Maka si mak atau ayah tadi dah didik tak anak itu. Kadang-kadang, macam Nabi Nuh, dia didik anak dia, tapi anak yang seorang tu lagi juga ke atas gunung. Tak nak ikut saranan dan juga kepimpinan Rasulullah dan juga ayahanda dia, iaitu Nabi Nuh AS. Dia tak nak. Dia lagi atas gunung. Hari ni tak ada, dia akan selamat. Takkanlah banjir boleh sampai atas gunung. Maka Rasulullah ataupun Nabi Nuh berkata, kali ni tak ada siapa boleh dapat selamatkan diri. Pasal ini adalah merupakan azab daripada Allah. Maka pada ketika itu nak beritahu, dia dah didik tak? Dia dah didik. Kalau dia dah didik, berserahlah. Cuma kita, macam kata Kak tadi betul lah. Bila kita nak lepaskan anak kita sendiri ataupun anak buah kita untuk menikah dengan seorang perempuan tu kesian. Artinya perempuan itu akan jadi teraniaya nanti. Pasal kita tahu kedudukan orang ni, mungkin anak buah kita, mungkin anak kita sendiri. Maka pada ketika itu apa kita buat? Terpaksa terus serang, mak tak nak sambung tangan ini. Lagi kau tak semayang, lagi kau tak membetulkan perbuatan dirimu, maka tak dapat mak tolong. Mak tak nak syubhat dalam ni. Kerana kau akan aniaya anak orang tu. Faham tak? Jadi kita kena elakkanlah. Jadi kita minta anak kita tu berubah dulu ataupun anak buah berubah. Lagi kau tak nak berubah ni, mak takkan bantu untuk kau menolong untuk meminang anak orang tu. Ini hak kita lah, hak kita. Dia ada hak dia. Si anak tadi, yang anak kita tu, dia ada hak. Kita pun ada hak. Maka tak dapat tidak. Tapi kalau dia insist juga dapat, tapi kita tak nak jemput. Itu je lah. Itu je yang boleh kita tolong lah. Jangan boleh tak ada tolong. Okey? Ustaz. Ya. Cik Ridwan tadi ada? Silakan. Okey, macam dalam istiqomah lah. Ya. Istiqomah dalam untuk menunaikan solat di masjid. Bagaimana kita nak kekalkan istiqomah tu? Macam Ustaz tadi cakap berkenaan dengan pertolongan Allah. Ya. Betul. Okey. Dari segi fizikal atau dari segi kita pula, dari segi kita sebagai hamba Allah ni, bagaimana cara-cara untuk kita kekalkan istiqomah tu? Okey, terima kasih banyak. Istiqomah ni ialah sesuatu yang... Terima kasih. Okey. Pertama, nak istiqomah ni kita mesti ada ilmu. Ilmu untuk apa kita nak buat ni.
Dan bila kita dah ada ilmu untuk apa kita nak buat, untuk siapa kita nak persembahkan ni, dia akan membantu kita untuk membantu kita dapat istiqamah dalam kita lakukan. Dan kita yakin pula bila kita buat ini ada ganjaran dan ada natijah dan ada akibat. Natijah dia apa hujung dia, akibat apa hujung dia tak. Tapi akibat dia nanti. Bila kita dapat ada ilmu untuk ni, jadi di samping tu kita perbanyakkan, kita cuba dalami lagi beberapa panduan dan pedoman dapat melakukan istiqamah. Dan bagi saya istiqamah ni dia memerlukan ilmu yang tinggi, perlu ada ilmu makrifah, dikenal kepada Tuhan yang nak persembahkan amalan dia, dan kemudian dia perlu ada kekuatan jati diri yang dapat membantu dia untuk melakukan istiqamah dalam amalan ni. Okey, secara ringkas ini yang saya dapat tu. Nanti kalau ada rezeki nanti saya cuba dapatkan info yang lebih banyak lagi untuk kita buat tajuk istiqamah nanti, insya-Allah. Tapi ilmu tu sangat penting. Kita tahu untuk apa kita nak kita buat ni. Contohnya lah, kenapa kita semayang? Dulu kita semayang kan dapat istiqamah semayang. Pasal kita tahu wajib dia. Kenapa yang orang semayang tak cukup dengan semayang yang fardu, dia tambah pula, dia tokok tambah pula dengan amalan-amalan yang sunat-sunat. Itu yang dia membantu dia. Okey? Okey, saya rasa cukup untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan dan kebaikan untuk diri saya dan kita semualah, mudah-mudahan. So, terima kasih banyak. Saya nak tanya soal lagi Ustaz, boleh tak? Boleh. Zikir lah. Tadi Ustaz kata zikir anggota tu macam mana? Zikir anggota, okey. Zikir dengan lidah. Dah hati, dah tu faham anggota macam mana tu? Gini. Orang dia duduk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu zikir apa nama dia? Zikir lidah. Zikir lidah lah sebut tu. Tu. Kalau dia dalam hati dia ikut tak? Kalau katalah saya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi saya tak keluar suara. Zikir hati tak nama dia? Tu zikir hati. Zikir hati. Zikir anggota dia mana? Yang saya duduk angguk-angguk tu, anggota lah. Kepala dia duduk goyang. Anggota kita. Mana gerakkan nada kita sebut dalam hati. Maksudnya gerak kepala. Kepala ke, kan dekat badan ke. Ikutlah nanti mana. Okey puan. Ada orang tu, macam kita tengok dekat Turki yang dia pakai skirt tu, orang lelaki tu. Dia pusing. Kita tengok dia pusing pun kita duduk pening. Rupanya dia sedang berzikir tu. Apa cara pun berzikir, tak ada masalah. Termasuk zikir kita sedang kita melakukan, macam kata Syekh Ridwan ni, dia melakukan satu kebaikan, tapi kebaikan dilakukan oleh anggota dia tu namanya kebaikan. Dia berzikir tu, buat kerana Allah, menepati akan kerana Allah, itu namanya zikir perbuatan juga. Okay, maksudnya zikir anggota mana hati kita lah, tepat anggota ke badan tu mana dengan dalam hati kita lah, masuk itu. Hati sama. Katalah dia apa? Ada buat niaga ke, buat apa kan? Okey, kata buat niaga. Niaga niaga ni duk jahit, boleh duk jahit tangan. Jahit tangan tu, buat kerja tu niat kerana Allah. Tu nama kena buat kerja kerana Allah juga. Itu anggota lah yang bergerak. Hati niat tak? Hati niat baik. Okey, hati niat lillah ta'ala. Ya, kaki goyang tak? Biasa orang Iyalah, kaki tangan lah. Yang paling orang kerja personal hati orang ni tukang jahit lah. So dia selalu goyang kaki je. Ni yang mesin lama lah, mesin baru ni tak tekannya. Okey, terima kasih banyak. Okey, saya serah balik pada kita punya MC, silakan. Host kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Suara clear? Alhamdulillah clear. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Rasa macam tak cukup pula masa ini. Okey, kesimpulannya sejauh mana keikhlasan, ketulusan kita dalam ibadah dan kehidupan kita. Jadi tepuk dada, tanyalah iman. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Izinkan saya buat sedikit bahan kuliah hari ini Ustaz.
pada pukul 2 petang tafsir Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah hari ini dengan Al-Laqah Tafiz 2. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Noor dengan kitab Adab Sulukil Murid. 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Wan Haslan bin Khairuddin dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof dengan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu, kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, semoga dapat bersama lagi dengan Ustaz di lain masa insya-Allah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Munirah. Sebelum kita bersuai, jangan lupa masuk niat Maksud yang baik-baik, semoga Allah jadikan makbul atas segala kebaikan, niat yang baik tuan-tuan dan membuat semua. InsyaAllah. Sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Maaf atas segala kekurangan. Mana yang baik terus terima, kekurangan tu tak apa, tolak tepi tak apa. Kekurangan tu daripada saya. Yang benar tu daripada Allah, terus terima. Okey, terima kasih banyak semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.